Walau bagaimanapun, banyak antara peribahasa mutiara kata ni telah dilupakan. Kita hanya menggunakan peribahasa yang agak biasa digunakan. Salam sejahtera, kita bertemu dalam rancangan yang kedua. Kali ini kita melihat penggunaan peribahasa dalam kalangan. Masyarakat Melayu memang begitu kaya dengan penggunaan peribahasa. Walau bagaimanapun, banyak antara peribahasa mutiara kata ni telah dilupakan. Kita hanya menggunakan peribahasa yang agak biasa digunakan, dan juga kita tidak mendalami, menyelami, menghayati peribahasa Melayu dalam erti kata yang sebenar. Pada hari ini, saya ingin mendedahkan beberapa peribahasa yang sesuai bagi penggunaan karangan, terutamanya karangan yang berkaitan perpaduan, kerjasama, muhibah, persaudaraan, kemalaysiaan, kekitaan. Dan kita lihat, janganlah kita sentiasa berada pada takluk yang lama. Kita perlu membaiki mutu dan juga keupayaan bahasa Melayu dalam usaha memartabatkan bahasa kita. Sebagai pembuka tirai, saya memberikan 3 peribahasa yang mungkin tidak kita hayati. Peribahasa pertama yang menarik perhatian saya: belum pandai membilang jari, sudah mahu menguasai diri. Peribahasa yang kedua: belum putus tali uri, sudah mahu bangkit berdiri. Peribahasa yang ketiga: belum pandai mengesat ingus, sudah pandai mendengus. Saya gabungkan 3 peribahasa tersebut. Belum pandai membilang jari, sudah mahu menguasai diri. Belum putus tali uri, sudah mahu bangkit berdiri. Belum pandai mengesat ingus, sudah pandai mendengus. Sebenarnya maksud bagi peribahasa ini ialah menggambarkan zaman remaja ini. Mungkin sekali golongan remaja, golongan belia menganggap diri mereka telah matang. Mungkin kematangan mereka dari segi fizikal, mungkin juga dari segi biologi, tetapi dari segi minda, dari segi akal fikir, mungkin mereka belum lagi matang. Jadi peribahasa belum pandai membilang jari, sudah pandai menguasai diri. Belum putus tali uri, sudah mahu bangkit berdiri. Belum pandai mengesat ingus, sudah pandai mendengus. Betapa kayanya peribahasa kita. Jadi peribahasa itu kalau digunakan dengan baik dalam amalan hidup kita akan mencerminkan budi bahasa, budi pekerti, tata tertib, tata susila, watak, sikap dan peribadi, dan suasana kehidupan masyarakat Melayu. Pada hari ini kita lihat bagaimana penggunaan peribahasa dalam karangan yang melibatkan, yang membabitkan unsur, aspek, ciri perpaduan. 1. Gunung sama didaki, lurah sama dituruni, lautan sama diharungi. Gunung sama didaki, kalau lurah sama dituruni, kalau lautan sama diharungi. Apa sekalipun, hendaklah kita lakukannya bersama-sama. Jadi penggunaan peribahasa dalam karangan ini akan menggambarkan kedewasaan, corak, cara kita berfikir dalam melengkapkan, menyempurnakan suatu esei ataupun karangan. Warga pelajar, ibu bapa, warga guru yang saya hormati, peribahasa yang kedua: hati gajah sama dilapar, hati kuman sama dicecah. Kalau hati gajah tu besar, hati kuman tu kecil, sama ada berat atau ringan, hendaklah kita melakukan bersama-sama. Sama ada kerja itu berat, kerja itu ringan, amalan bergotong royong, melakukan kerja secara berkumpulan amat penting.
Peribahasa yang ketiga, bulat air kerana pebetong, bulat manusia kerana muafakat. Air, bagaimana bentuk air berdasarkan pada bekas, dan bagaimana pula konsep perpaduan bergantung pada kerjasama, permuafakatan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Itu merupakan peribahasa yang keempat. Kita lihat coran kata negara kita, bersekutu bertambah mutu. Menggambarkan kalau kita bersatu padu, bekerjasama, maka kita akan mencapai kemajuan, pembangunan. Peribahasa seterusnya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Sama ada berat atau ringan, kita sama-samalah berkongsi kesusahan, kesenangan, suka duka, manis pahit. Jiran sepakat membawa berkat. Peribahasa yang sesuai digunakan apabila kita menyentuh topik yang berkaitan dengan semangat kejiranan, semangat perpaduan. Lebih-lebih lagi di negara kita yang rakyatnya penduduk majmuk, yang terdiri pada masyarakat Melayu, Cina, India, dan juga masyarakat ataupun rakyat Sabah dan juga Sarawak. Jangan juga kita tertinggal peribahasa seperti aur dengan tebing. Banyak antara warga pelajar memang tahulah peribahasa ini seperti aur, tetapi banyak antara kita tidak tahu apa maksud aur. Aur sebenarnya sejenis tumbuhan bulo, kata orang bambu. Tumbuhan ini mempunyai akar yang panjang. Akar yang panjang itu akan mencengkam tebing. Dengan itu tebing itu tidak akan dilarikan oleh air, dan tebing juga berpaut pada akar. Maka saling bekerjasama, tolong menolong. Orang kata sandar menyandar, bantu membantu. Peribahasa ini yang seterusnya yang saya sebut, kuat lilit kerana simpulnya. Simpul akan lebih kuat kalau ada banyak lilitan. Jadi perpaduan akan wujud jika kita ada perpaduan, muhibah, permuafakatan. Peribahasa ini berkaitan dengan dapur. Kuah sama dihirup, sambal sama diculik. Apa kerja yang kita lakukan, lakukanlah bersama-sama dalam suasana kerjasama. Melakukan suatu secara kolektif, bersama-sama. Peribahasa yang seterusnya memang saya suka gunakannya. Pisang sesikat, gulai sebelanga, tanda muafakat bersama-sama. Saya ulangi. Pisang jangan sebiji. Kalau pisang, dia sesikat. Kalau gulai, janganlah sesudu, sesuap, sebelanga. Itulah tanda muafakat bersama-sama. Pisang sesikat, gulai sebelanga, tanda muafakat bersama-sama. Peribahasa ini berkaitan dengan kebun. Serumpun bagai serai, selubang bagai tebu. Saya ulangi. Serumpun tu macam serai tu, pandan. Serumpun bagai serai dan selubang bagai tebu. Kalau tebu ni kita nak cabut keseluruhannya akan ada satu lubang. Begitu kukuh, begitu kuat, begitu mantap. Kuat pokok kerana akar, kuat akar kerana tanah. Peribahasa yang cukup menggambarkan betapa kuatnya bahasa Melayu, berapa kukuhnya bahasa Melayu, berapa dalamnya bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu bukan setakat untuk kita faham. Hendaklah kita fahami, memahami, mendalami, menyelami, menghayati. Barulah kita dapat mengetahui maksud ertinya. Saya ulangi, kuat pokok kerana akar, kuat akar kerana tanah. Jadi selalunya kita lihat pokok, kita lihat pohon, pohon kelapa umpamanya. Kita kata, wah amboi, tingginya pokok kelapa. Tetapi tidak ada sesiapa antara kita yang cuba fikir kekuatan ketinggian pokok itu terletak pada akar dan juga tanah. Yang paling kuat tanah. Jika ada gegaran, jika ada gempa, tumbanglah pokok yang berapa tinggi sekalipun. Jadi saya ulangi,
Kuat pokok kerana akar, kuat akar kerana tanah. Jadi, peribahasa ini maksud yang cukup mendalam. Kuat negara kerana pemimpin, kuat pemimpin kerana rakyat. Rakyat yang menentukan segala-galanya melalui pilihan rakyat. Kuat pokok kerana akar, kuat akar kerana tanah. Kuat negara kerana pemimpin. Kuatnya seseorang pemimpin kerana mandat kepercayaan rakyat. Jika rakyat menentang, maka tumbanglah sesuatu kerajaan. Air jernih, ikannya jinak. Air yang jernih, ikannya jinak. Jika negara itu politiknya stabil, kukuh, maka rakyatnya mahajana, rakyat mahajana akan hidup aman damai, tenteram, tenang. Sepakat kita kuat, berpecah kita rebah. Samalah, bersatu kita teguh, bercerai itu kita tumbang. Telur sesangkar, pecah sebiji, pecah semuanya. Jadi perpaduan itu begitu penting. Jika ada yang bercerai, ada yang berpisah, maka segala perpaduan yang wujud itu akan hancur, binasa, punah, musnah sama sekali. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sebagaimana berat sama dipikul, begitulah. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi jika para pelajar calon menggunakan peribahasa ini dalam esei ataupun dalam karangan, maka pemarkahan semestinya lebih tinggi dan karangan itu dianggap berkualiti ataupun bermutu. Saya ulangi sebagai penutup video yang kedua ini. Gunung sama didaki, lurah sama dituruni, lautan sama diharungi. Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Bulat air kerana pebetul, bulat manusia kerana muafakat. Bersekutu bertambah mutu, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jiran sepakat membawa berkat, seperti aur dengan tebing. Lebih kurang seperti isi dengan kuku pun boleh juga. Itu jalinan semangat kerjasama, semangat perpaduan. Kuat lilit kerana simpulnya, kuah sama dihirup, sambal sama dicolik. Pisang sesikat, gulai sebelanga, tanda muafakat bersama-sama. Serumpun, kita perlu hidup serumpun bagai serai, serubang bagai tebu. Air jernih, ikannya jinak. Sepakat kita kuat, berpecah kita rebah. Telur sesangkar, pecah sebiji, pecahlah semuanya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi saya ulangi, gunakanlah peribahasa dalam karangan. Gunakanlah peribahasa yang cukup baik. Ada peribahasa, bagaimana acuan, begitulah kuenya. Jadi kita sudah biasa gunakannya. Bapa borek anak inti. Tetapi peribahasa ini, ada lagi peribahasa yang lebih baik. Jika hulu keruh, hilir pun keruh. Bukan saja bagaimana acuan begitu lakuin. Jika hulu keruh, hilir pun keruh. Dan ada bengkok batang, bengkoklah bayang. Daripada daun, kenallah pohonnya. Oh, ini daun mangga. Oh, ini daun cermai. Daripada daun, kenallah pohonnya. Daripada kulit, kenallah isinya. Jadi peribahasa yang membawa maksud yang sama, begitu terbentang luas, bergantung pada kebolehan, keupayaan, kemampuan kita untuk menguasai bahasa. Bahasa mencerminkan bangsa, bahasa jiwa bangsa, bahasa melambangkan martabat sesuatu bangsa. Kita bertemu dalam video 3. Jutaan terima kasih atas langganan dan kepercayaan terhadap saya. Terima kasih.